Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Profesor Dr. Mahmud Zuhdi, Dr. Kamil Majid dan semua penonton pada petang ni, alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Pada petang ni kita bertemu dan Ana ni dah kira kali yang ketiga jadi moderator pertemuan di antara dua tokoh besar ni yang kita nak bincang. Tajuk hari ni agak sebenarnya tajuk hari ni lebih menjawab pada isu sebab pada rentetan daripada beberapa sikap-sikap pendakwah yang di Malaysia yang kadang-kadang mengungkapkan perkataan-perkataan yang tak baik di dalam masjid dan surau atas nama dakwah, atas nama ceramah di masjid dan surau. Maka kita bincang wacana ni dan Ana rasa mungkin kita akan jumpa natijah yang baiklah insya-Allah daripada hasil perbincangan kita pada petang ni insya-Allah. Baik. Ana mungkin nak memulakan dulu wacana ni, kita pergi pada Prof Dr. Mahmud Zuhdi dulu tentang dakwah ni. Mungkin kita boleh sebut dulu apa objektif dakwah. Sila doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dakwah ni dia tidak jauh dengan diayah propaganda. Okay. Cuma dakwah ini ialah apabila kita mengajak orang kepada idealism kita ataupun kepada apa yang kita percayai dengan menyatakan hakikat yang sebenar. Okey. Sedangkan propaganda diayah itu dia tidak sangat melihat hakikat sebenar tu, tidak. Tujuannya untuk supaya orang terima dia idea dia tu, sama ada dia caplok ataupun dia menyatakan hakikat sebenar, itu diayah. Jadi dakwah ni khusus sikit. Kemudian secara ringkasnya dia perlu terdiri daripada dua faktor. Satu, dia kata isi dakwah tu biarlah mempunyai mutu yang tertentu, dan kemudian cara kita menyampaikan tu perlu ada mutu yang tertentu. Jadi di dalam antara konten dengan cara dan metod itu dia kata ada orang yang metod yang baik tetapi dia punya isi tak baik, tapi dia boleh diterima oleh masyarakat juga. Ada orang tu katalah macam Hamka, isi dia kemai bagus, tapi kalau orang tak biasa dengan Hamka, tertidurlah cara dia tu. Dia itu dakwah tu. Maknanya, tapi bagi saya yang pentingnya dakwah itu ialah sesuatu yang kita benar-benar percaya. Kita ajak orang ke arah sesuatu yang kita benar-benar percaya bahawa itu suatu kebenaran. Itu dakwah. I see. Dr. Kamil, Abdul Karim Zaidan, dia ada tulis buku berkenaan dengan usul dakwah. Boleh komen sikit? Usul dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara mudah, dalam usul dakwah tu, dia bagi kepada 3-4 perkara lah. Pertama sekali dia bincang tentang isi dakwah. Isi dakwah. Isi dakwah tu Islam itu sendiri. Kata orang sekarang ni konten. Dalam Facebook kita panggil konten. Jadi konten Islam ni kerana dia tu daripada Tuhan. Jadi bagi pendakwah yang penting sekali konten tu tak boleh nak ditokok tambah. Kena bagi qaulan sadida. Maknanya betul-betul tepat. Kalau tidak kita balah. Sebab ada orang ni tambah, ada orang ni kurang. Jadi kita tak boleh tambah kurang lah. Kita bakal pergi kepada mazhab-mazhab pula. Ghazali kata begini, Ibn Taymiyah kata begini. Dan kedua tu Datuk madrasah yang berbeza. Jadi konten tu amat penting. Dan kita dah bincang dalam siri-siri dulu, konten Islam yang syumul tu bukan mudah kita nak garap. Betul. Jadi bagi pendakwah, dia nak garap konten dakwah tu atau isi dakwah tu ikut kemampuan. Jangan pula dia ada 50 kuda nak cerita hasil 1 kuda. Dan jangan pula dia tahu benda banyak, dia nak cerita habis sebab
Khatibun nas ala qadri ukulihim. Ukulihim. Ya, betul. Khalayak tu pula. Ya, Jadi betul. kita ni ada yang sedia, ada yang nak dengar habis korang, ada yang suka hiburan. Jadi bagaimana pendakwah nak tahu dia punya mad'u atau khalayak lah. Jadi timbul soal uslub berdakwah. Ya. Jadi dalam manhaj ni Quran sebut dah. Mau'izah hasanah, jadilhum billati ahsan. Jadi tengok siapa di depan kita tu. Kalau orang terima dakwah, cara lain. Kalau orang syak sangka, cara lain. Kalau orang tolak, cara lain. Jadi kita pun sekarang ni kalau kita lebarkan, di universiti lain, di kampung lain, nelayan lain, petani lain, pelajar lain, orang muda lain, orang tua lain. Bahasa pun kena ikut itu juga. Jadi sekarang ni, pendakwah-pendakwah kita dari segi bahasa dari nampak tidaklah teratur macam ahli-ahli bahasa. Kalau ulama-ulama dulu kebanyakannya ahli bahasa macam Ibn Marbawi, macam syekh kita dulu, bila nulis pun bahasa bagus. Jadi kita sekarang bila bahasa tu tak bagus dengan sendirinya, sedikit sebanyak menggambarkanlah watak pendakwah. Tapi yang penting sekali daripada uslub, daripada isi ialah pendakwah itu sendiri yang kita nak bincangkan ni. Pendakwah ni banyak benar lah. Ilmunya, tawaduknya, contoh teladannya. Orang tak suka kalah. Dia cakap sedap. Habis cakap tu takabur. Dia sendiri. Pendengar tak reject dah. Ya, betul. Sama juga sampai tahap orang kata cakap tak semua fikir. Lagilah orang cakap belakang pula macam-macam. Jadi akhlak pendakwah lah yang paling penting sebab dia membawa imej. Jadi nak ada kesabaran, nak banyak perkara lah. Dr. Muhammad, kadang ni kita nampak ada sebilangan, tidak sebilangan lah, agak besar juga sebenarnya. Orang berdakwah, dia bukan pergi pada fokus besar pada Islam, tapi dia pergi pada mazhab dia sendiri, aliran dia sendiri, NGO dia sendiri, pemikiran dia sendiri. Apa komen doktor dalam perangai macam ni? Dia ada dakwah juga tu. Dia panggil dia adalah seorang propagandis. Itu yang mula-mula tadi. Dia bukan dai, dia seorang propagandis. Kadang-kala dia terpaksa menyembunyikan beberapa fakta yang tertentu kerana fakta itu tidak membantu dia punya grup. Dia menjalankan propaganda untuk grup dia. Jadi kita ada banyak propagandis. Kita boleh allocate dalam banyak cawan propagandis itu. Tapi para pendakwah hanya dalam satu cawan saja. Satu grupnya. Tidak ada banyak grup. Itu tapi bukan artinya kita mesti menolak propagandis, orang yang mendakwahkan dia punya tarikat. Zaman dulu pun para ulama besar pun dia banyak mempromosikan mazhab dia. Sehingga kan lahirlah apa kata sastra apa tu yang tabaqat. Sastra tabaqat tu sebenarnya sastra propaganda mazhab. Sampai dia gambarkan Imam Syafi'i itu lahir pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Untuk menyatakan bahawa pada setiap tahun itu ada seorang mujaddid. Jadi kalau Abu Hanifah mujaddid zamannya, maka Imam Syafi'i adalah mujaddid zamannya. Pada malam Abu Hanifah itu meninggal, maka Imam Syafi'i lahir. Sebab tu para ulama moden yang agak kritikal, mereka itu mengatakan bahawa kitab-kitab tabaqat itu perlu dibaca dengan cukup berhati-hati kerana ia adalah banyak termasuk propaganda dalam tu. Tetapi itu bukan suatu pembohongan. Itu bukan suatu pembohongan, tetapi dia nak kepada target yang agak khusus. Dia tidak untuk Islam secara syumul, kata Dr. Kamil tadi. Itu yang perbedaannya. Dia Dr. Kamil, dia kadang-kadang ada implikasi besar apabila kita menyeru kepada golongan tertentu. Macam contoh parti politik ataupun mazhab ataupun aliran pemikiran. Iaitu dia melahirkan pemusuhan pula kepada geng Islam satu lagi. Macam contoh kalau kita seru kepada tasawuf sebagai contoh,
bagi kalangan tasawuf. Jadi dia bertembur pula dengan satu geng yang anti tasawuf. Agak-agak lagu mana nak sesam macam ni. Sila doktor. Sebab itu pendakwah ni dia kena cukup berlapang dada. Berlapang dada. Al-hilm. Sebab kita kena sedar manusia ni dia tidak satu degree ya. Degree tinggi, degree pertengahan, degree bawahan. Saya ambil satu contoh. Kita yang terbaru lah. Saya baru beli semalam buku tesis PhD Cak Noh. Cak Noh, Indonesia. Dia menulis tentang Ibn Taymiyah, tentang falsafah dan ilmu kalam. Ya. Dia tulis tahun 1984. 94. Di Chicago. PhD dia. Jadi kebetulan tahun 1984 tu saya menulis tesis MA saya, Ibn Taymiyah juga. Tapi sudah jauh. Pandangan dia sebagai seorang Chicago dengan saya menulis tesis Melaya. Dia tulis PhD, saya tulis MA. Tapi orang kata dia ni liberalism dan sebagainya. Betul. Tapi saya baca tesis PhD dia tu, saya nampak lah apa yang dia tuduh-tuduh tu. Sebab dalam bab-bab ni juga, kita tak boleh dengar apa orang kata. Kita kena baca sendiri, kita kena faham sendiri. Dan apa yang dia cerita tu, saya ingat penemuannya lebih kurang dengan kajian saya. Cuma dia tu mungkin lebih mendalam lah, lebih dasar. Dia cakap tentang manhaj, dia cakap tentang katalah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah ni terkait dengan Greek klasik dan sebagainya. Dia lagi boleh berhujah dengan Imam Ghazali dan sebagainya. Jadi kita sebagai ahli akademik, kalau benda-benda macam tu, benda biasa je. Tapi bagi orang awam, bila dia nampak perbezaan tu, dia suka cendol, tiba-tiba orang kat caca, dia marah lah. Tapi bagi kita orang akademik, benda tu, kita ahli sunnah pun kita baca ya Syiah, tak nak masalah. Ya, betul. Itu dia punya pandangan. Jadi perlu kepada lapang dada. Sebab tu dalam Islam pun dia tekan sangat. Idza khatamahul jahiluna qalu salama. Kalau kita rasa dia tak betul, qalu salama. Jangan dia berlawan. Kita dah sebut pintu syurga ni pun banyak. 8. Apa pintu syurga tu satu-satu tu luas. Jadi berapa? Duk berebut jalan yang sama. Jadi kita nak pergi ke satu destinasi. Cuma naik bahtera yang berbeza. Jadi apa? Nak kata bahtera dia buruk, bahtera kita comel, bahtera dia bocor. Jagalah bahtera masing-masing menuju kepada satu destinasi. Destinasi ialah mardatillah. Bila sampai mardatillah, jiwa kita pun tenang. Dan sebagai pendakwah, kalau ada orang lain boleh buat benda baik pada kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak ada, kita nak benda baik tu mesti kita buat. Orang lain buat, Allah. Jadi perlu kepada lapang dada. Dan satu lagi perlu kepada tawaduk. Kalau kita tawaduk, kita tak akan cemooh orang, kita tak ada cebih orang, kita tak akan rasa ego sangat. Dan kita kena ikhlas. Sebab tu asal mula daripada awal ni, dia kena mukhlisin lahuddin hunafa. Kita ikhlas kita rasa kita boleh susuk. Kita sembunyi tapi orang akan nampak. Dia ni nak cari kemasyhuran. Dia ni cari duit. Dia cari. Tapi kalau kita ikhlas, atau kalau duit orang bagi, ambil dah. Kalau tak bagi, tak apa. Tak apa. Kalau dah awal-awal lagi, nanti selama, kamu tu biar kelas 1. 5 hotel, hotel punya. Lepas tu bayar 2,000 sejak. Jadi masalah. Itulah. Kalau kita tengok dalam Quran sendiri pun, dia kata, apa ni? Ikut ittabi'u man la yas'alukum alaihi min ajrin in ajra illa 'ala Allah. Itu penting. Jadi keikhlasan, tawaduk, ilmu yang cukup. Jadi jangan pergi ayat tu hadis tu. Balighu anni walau ayat. Walau ayat. Ayat pun nak ceramah dah. Ceramah satu ayat tu sudah dah. Satu tahun 10 ayat, ceramah 10 ayat. Jangan pula tahun 10 ayat, kita ceramah 100 ayat. Tu jadi punah tu. Kita kena pakai baju ukur badan sendiri. Jangan pakai baju besar, jangan pakai jubah besar. Kalau kita sesuai pakai kepiah, pakai kepiah. Sesuai pakai subel, pakai subel. Sesuai pakai jubah, pakai jubah. Sesuai pakai baju biasa, baju biasa. Mana dia?
So Dr. Kamil tu Dr. Kamil pun ada 3 perkara sebut tadi. Belapai dada, tawaduk, ikhlas. Ambo rasalah. Anak rasa kalau 3 perkara ni boleh laksana. Susah masalah pendakwah ni. 3 perkara. Okey, Dr. Mok tentang dia sekarang ni dia balighu anni walau ayah. Tu satulah. Jadi bila sebut balighu anni walau ayah, boleh so ayat ni kadang-kadang orang tepi jalan pun boleh. Dia tidak semestinya ahli akademik, duduk lain universiti baca kitab ke apa, tak semestinya. Ada pula satu lagi ni, dia panggil watak tok guru. Dia mengajar, tidak dakwah je, tapi dia ada satu elemen tuan guru, kan? Makanya di situ kalau kita tengok macam pondok ke apa, tok guru ni dia jekoh anak murid ni, gitu-gitu dia jekoh. Kan? Macam masa anak mengaji pondok lu buat apa? Allah yarham tu gajilah tu. Kalau dia nak jekoh, dia jekoh ya. Kita ambil perangai tu sebagai pendakwah, pergi adaptasi ketika kita mengajar agama dekat orang bukan Islam. Implikasi ni bukan yang tak baik, tak? Jadi apa komen doktor apabila kita melihat dua sudut? Satu yang balighu anni walau ayah ni, hak boleh sayat tu. Soal lagi ni watak tok guru. Tapi tok guru tu dia mengajar dalam masa sama dakwah. Lagu mana tu? Minta komen. Yang soalan pertama tu, walau ayah tu nak ceritanya bahawa dakwah itu bukan suatu profession. Okey. Dakwah itu adalah tugas semua orang Islam. Jadi tidak kita boleh katakan kamu tak wajar, tak layak nak dakwah orang kerana kamu tak cukup ilmu. Tak. Ya. Macam Dr. Kamil kata tadi, buatlah masing-masing, mengikut kadar masing-masing. Kadar masing-masing. Jadi bila kita tegur ni, bila dia melampaui batas. Satu. Yang keduanya, maknanya jangan anggap ini tanggungjawab ustaz. Ini tanggungjawab ulama. Tak, tanggungjawab semua. Semua, laku-laku. Semua sekali. Kemudian beza pendakwah dengan tuan guru ni ialah dia mempunyai metod yang lain-lain. Seorang guru dengan pelajar dia panggil al-alim wal murid. Jadi murid itu memang pergi nak cari ilmu dia dah. Jadi unsur al-istimalah itu, unsur metod itu tidak berbangkit sangat. Dia sebab mengajar dia banyak top down. Dia balik top down. Itu satu lagi dia. Kalau dalam setengah metod, katanya metod penulisan Imam Syafi'i, dia memberi teori-teori dia, kemudian dia buka untuk pelajar-pelajar dia berbincang. Itu metod mengajar dia. Itu betul. Satu cara yang baguslah. Abu Hanifah, metod dia, dia tidak memberi teori dia. Dia buka persoalan, kemudian bisinglah di Masjid Kufah tu. Allah, macam ni. Lepas tu dia rumuskan. Daripada perbincangan tu kita rumuskan ini kita punya teori. Benda baru ni. Anak benda baru ni. Iya ke? Dia jadi oleh kerana itu kedua-duanya serupa. Jadi Imam Syafi'i dia kata dasar kita sekian dia bagi top down. Dia bagi. Sekian. Kemudian dia bincang dengan murid dia. Misalnya lagu ni istisnaknya, ini usulnya apa semua sekali. Complete lah dia punya satu idea tu. Tapi Imam Syafi'i ini dia kata Imam Hanafi dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kemudian dia rumuskan. Ini macam kalau dalam politik kita kan, perbalahan antara Tun Mahathir dengan Tok Guru Ni Aziz. Saya suka ya. Duk bola yuya Pakatan Langit. Sebenarnya serupa ya, dua tu betul belaka. Tapi dah balah macam mana? Betul dah. Betul dah. Adik kata kita nak Islam ni, kita bagi dasar Islam, perlembagaan Islam, ini Islam. Kemudian kita laksanalah Islam tu sikit-sikit. Betul tu. Setakat awak mampu, tapi awak tak rasa yang besar dulu. Setakat mampu, awak makanlah sikit-sikit. Mahathir kata, saya nak buat sikit-sikit dulu. Nak buat sikit-sikit dulu sehingga sampai kok lungut saya kok. Jadi lebih kurang lah. Jadi objektifnya siapa? Itu kita kata
metod seorang guru kepada anak-anak murid dia. Tetapi pendakwah ni dia lebih menjaga uqulin nas, khatibun nas ala uqulihim. Dia menjaga level manusia tu. Kalau tak kena level tu, awak telah memberi sesuatu ilmu yang tidak sesuai dengan orang, maka ilmu itu akan hilang manfaatnya, malah akan memberi daruratnya. Jadi kalau kita seorang guru dan kita juga berdakwah, kita kena faham bahawa ini tugas saya sebagai seorang guru, top down punya. Kita, kemudian sebagai seorang pendakwah tu bottom up punya cerita. Kita tengok apa yang orang nak. Sebagai seorang guru jangan tengok apa yang awak nak, apa yang saya nak bagi. Begitu. Jadi kalau tak betul. Sebab tu saya masa di jadi pengarah di Akademi Islam dulu, saya dapati guru-guru yang banyak pergi memberi dakwah, kuliah maghrib, kuliah isya, kuliah subuh, tu hadiahnya. Saya tak tahulah apa objektif di belakang tu, tapi berdakwah lah. Saya pernah larang. Saya pernah larang. Saya kata sesiapa daripada kita yang terlampau banyak sangat turun ke bawah, dia punya mentaliti akan menjadi rendah macam mentaliti orang awam. Maka sebab dia nak menyesuaikan diri dia dengan orang bawah. Betul? Bila dia masuk bilik kuliah, pengajaran dia pun, dia punya intelektual dah jatuh. Dia jadi method dia jadi macam keliru. Pelajar ni dia jadi macam objektif dakwah dia. Jadi padahal dia nak mengajar. Dia nak mengajar. Sebab tu satu masa bila saya larang tu orang tak dengar jugalah. Kuliah maghrib isya subuh ni bukan main dah. Seorang ustaz tu dia kata, mula-mula ni kami duduk di Kota Baru. Bila saya jadi dekan, saya keruh balik mai ke Kuala Lumpur Melaka. Pakak marah dah Dudi ni Hagah boleh jadi dekan sekali. Kuku besi arah orang mai Kuala Lumpur balik gitu. Saya kata kalau kita ni sebenarnya Imam Syafi'i tu kalau dia nak asaskan mazhab tu, dia tak duduk di Mekah Madinah, dia pergi ke Baghdad, dia pergi Mesir, dia pagi urban. Duduk maju dah. Duduk kampung, duduk jala, duduk jual tanah, duduk cari mana sesampingan tu. Lepas tu mari sini tak ada tu. Lepas tu duduk 2 tahun. Masuk dari bilik saya, terima kasih lah hantar. Bawa anak mai ke Kuala Lumpur ni. Berapa? Allah. Dulu masa anak duduk di Kota duduk Kelantan tu, duduk kali jala hari minggu. Sini pergi kuliah situ, kuliah sini. Allah. Banyak pada gaji sebenar. Dia punya income banyak pada gaji. Tetapi hasilnya pelajar-pelajar tidak mendapat intelektual yang tinggi daripada dia. Akhirnya saya buat macam mana? Akhirnya saya kata macam inilah. Kita akan buka kelas-kelas pengajian awam di Akademi Pengajian Islam ini, dan orang yang banyak pergi kuliah di luar, saya tak bagi jadi guru kelas ni. Jadi kita boleh tarik supaya mereka itu duduk dalam kelas-kelas pengajian awam. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Jadi itu seorang ulama kena tunggu pelajar mari. Bukan kita kena cari orang, pendakwah mencari orang. Jadi dengan cara tu kita boleh protect. Jadi senior student dia tu ada bekas timbalan menteri besar, bekas general, bekas pegawai kementerian. Dia deal dengan orang-orang macam ni. Jadi dia makin cerdik. Dan dia masuk kelas dia pun, pelajar dia dapat manfaat dialog intelektual dia tu. Itu bezanya. Okey, Dr. Kamil. Yalah, Dr. Kamil pun dia masuk politik Dia dakwah dalam kerangka parti politik. Dulu apa nama Bapak Nasir Indonesia, dia pernah jalan berdakwah dalam jalur politik, berpolitik dalam jalur dakwah. Itu ada ungkapan daripada Bapak Nasir Indonesia kan. Dr. Kamil punya komen, berdakwah dalam jalur politik ni agak-agaklah memberi implikasi baik pada agama ataupun kadang memberi implikasi baik kepada parti politik tu. Ataupun lagu mana? Boleh komen. Sila Doktor. Jadi kalau kita tengok dakwah, kita lanjutlah dakwah paling masyhur di dunia kan, dakwah Ikhwan Muslimin lah.
Okey. Jadi Ikhwan Muslimin ni dia punya step dakwah, dia mula dengan dakwah individu supaya dia menjadi individu yang baik. Kemudian naik takat lagi. Dakwah keluarga, menjadi keluarga yang baik. Kemudian dakwah masyarakat, jadi masyarakat yang baik. Jadi bila dah semua baik, dah orang baik, masyarakat baik, keluarga baik, kita up lagi supaya negara pun lebih baik. Dan negara lebih baik ni, ahli-ahli politik kena faham apa itu politik Islam, apa beza politik Islam dengan politik bukan Islam. Dan sebab tu bagi saya, ahli-ahli akademik, terutama yang dah PhD tu, cukup dah duk mengajar macam tadi, macam Datuk tadi. Kita kena masuk ke satu ruang yang lebih mencabar, lebih besar supaya lagi. kita dapat memimpin para politik tu, supaya ada kita kata politiko akademia atau akademik politik. Sebab kalau politik tidak ada akademik, jadi hura-hura lah. Sedangkan ahli-ahli politik kita tengok macam, saya tengok Mahathir Anwar Ibrahim di Malaysia ni, dia cakap teori-teori ekonomi, teori apa yang ada standar dah. Ada bacaan dia. Tapi kalau ahli politik kampung tu, duk main balas kapur lah, duk main kubek kosek gitu. Kapal layar, benda-benda remeh-temeh lah. Tapi tokoh-tokoh politik yang besar-besar tu, dia kena kuasai teori-teori. Jadi, dalam politik Islam, dia nak kenal siapa Maududi, siapa Syed Qutb, siapa Nuh yang dulu lagi Nuh. Siapa yang kita dulu lagi Nuh. Kita apa Nuh? Lama tak sebut. Al-Mawardi. Mandi tu PhD tu. Al-Mawardi. Al-Mawardi, Abu Ya'la, kemudian Al-Kharraj. Siapa nak baca? Buku kalau dibaca Abu oleh Yusuf. ustaz-ustaz Abu Yusuf. tak tidak ke mana. Dia kena dibaca oleh orang yang terlibat dalam politik, dalam jentera kerajaan. Baru tahu hal percukaian, hal dorok, hal Amwar Ibn Ubaid dan sebagainya. Jadi saya rasa saya buat MA di Mesir dulu, bacalah 2-3 buah buku yang hebat-hebat tu. Saya baru nampak sekarang ni. Jadi waktu belajar tu, apa ni tu? Baca Amwar pun tak faham, baca Akal Sultaniyah pun tak faham. Apa beza Abu Ya'la, baca siasat syariah Ibn Taymiyah lagi tak faham. Kalau kita masuk dalam politik, kita baru nampak. Dan saya duk kaji bagaimana teori Iqbal membina negara Pakistan tu. Cukup hebat. Dan bagaimana Abdul membina politik Mesir tu. Jadi saya nak cadangkan Datuk Umut sekarang ni, kita kena ada dalam MDM putih tank yang mengkaji tak payah lama lah. Kita ambil daripada Perang Dunia, startnya ada Afghani, Abdul, Iqbal, Malik bin Nabi, tokoh-tokoh pemikir semasa yang menggarap soal-soal semasa, bagaimana kita nak laksana apa yang mereka dah buat teori. Tak perlu kita nak start SBC. Mereka dah acquire dah, kita buat Z pula. Jadi kita sambung kerja-kerja mereka dah. Tapi kena dibuat start ready lah. Kena mempelajari makasud syariah. Syatibi ke siapa ke. Jadi sekarang kita nak kena benda lagi tu. Ambil buat Indonesia, Mak Nasir je mana, Nasution. Kita ambil yang baru-baru. Dia dah. Saya cukup tertarik lah. Yang baru-baru ni dia cakap pun bahasa selepas zaman penjajahan. Lepas kita merdeka. Tak payahlah balik Ghazali, Ibn Taymiyah tu lama sangat dah. Tu untuk korek kita punya rojokan ya. Tapi yang kita nak sekarang ni ialah tokoh-tokoh pemikir besar Islam yang katanya selepas daripada Ibn Khaldun kita dah mandul. Marilah baru lahir Iqbal, baru lahir Malik bin Nabi, baru lahir Muhammad Abduh. Jadi pemikir mereka ni Ibn Badi, Ashur dan sebagainya yang baru-baru ni, yang ni kita kena garak, dia kita kena hadamkan. Sekarang ni kita hadam dengan Iqbal. Dia kata Iqbal dengan egonya, dengan peribadi. Gambar dia tak tahu juga. Iqbal tu bercerita bagaimana Muslim hari ini hidup terketar-ketar, terbengong-bengongan dia. Aduh kata orang berdakwah. Jadi benda ni kita nak aplikasi. Dan orang yang aplikasi ni, orang pensyarah universiti lah. Kalau buat apa, tak boleh. Dia tak faham. Bukan nak merendahkan lebar-lebar tadi. Tapi makna tarah ilmu. Tarah ilmu lah. Kena orang ilmuwan jugalah. Dia kena bagi pengaruh pada orang politik. Supaya jangan orang politik tu beraba-raba pula. Akhir dia cari projek, adik cari buat lokal, adik berebut buat jalan raya. Akhir jadi politik, rasuah dan sebagainya. Ini dah tu. Tu kubek tu. Jadi kita kena politik ilmu. Dan ilmu politik.
nak kabur balik. Ya. Tu anak apa bila dengar Datuk Kamil duk cerita tu duk teringat apa Allahyarham Tugu Haji Tugu Ni Aziz. Dia pernah sebut satu perkara. Dia kata hamba kalau ada awah atas tiai balasah. Sekat balasah lah. Kalau pergi atas tiai politik gak banyak perkara mu boleh buat. Guru pernah sebut gitu. Dululah orang dengar. Betul. Okey, Tad. Daripada penonton, kalau nak tanya soalan, boleh lontar dekat ruang komen. Dan di sini pun sebenarnya ada komen dah sini. Mungkin kita terus baca pada komen-komen. Soalan-soalan pada kawan-kawan lah. Ada seorang ni Muhammad C. Tak tahu apa namanya Muhammad C. Ada sambungan ataupun tidak, wallahualam. Dia tanya soalan, apa kriteria seseorang boleh digelar ulama? Soalan ni. Dr. Mu, mana Dr. Mu? Dia nak kata ulama ni. Dia kita rujuk pada zaman learn ni lah. Ya. Zaman ini yang kita perlu faham. Terutama setengah ustaz ni, bila kata apa itu ulama, dia ambil kitab lama tu. Dia kata ni cari khasaisul ulama 1 2 3 4. Itu mengikut kriteria zaman dulu. Kriteria learn ni kita kena fikir zaman learn ni. Dia ada kualitatif dan kuantitatif. Jadi pengukuran seorang ulama di zaman moden ini kita perlu bergantung kepada kuantitatif yang tertentu. Okey. Zaman ini zaman degree. Ya. Okey, faham. Kalau seorang itu ada basic degree, kemudian ada master degree, ada PhD, okey. Dia memenuhi lah kuantitatif tu. Ya. Jadi kalau yang tidak ada degree ni jenis belajar kod tengah jalan, kod mana apa semua sekali kan? Ya. Dia ada satu lagi iaitu kualitatif. Ya. Kalau kuantitatif dia rendah tapi kualitatif dia hebat, penerimaan masyarakat. Kualitatif tu saya boleh gambarkan dengan penerimaan masyarakat terhadap dia. Ya. Kuantitatif ni ialah apa yang dia ada kuantiti dia, ada degree. Belajar kalau dia. seorang yang secara kuantitatifnya ada PhD, tetapi dia ni tidak dikenali oleh masyarakat, tidak ada contribution kepada masyarakat, tak ada apa semua sekali, ulama apa ni? Ini hanya dia PhD holder, kemudian dia mati sekat tu. Sebab tu bila kita ada PhD, kita kena beringat betul-betul. Masyarakat akan cuba kita hanya dalam 2-3 kali sahaja. Kalau kita fail dalam 1, 2, 3 kali, misalnya orang suruh ajak kita bagi satu public speaking, ataupun orang suruh kita buat research sikit, atau orang nanti nak satu post. Kita gagal 3 kali tu, orang buang dah kita. Dan ni kita keluar pada radar. Itu dari segi kuantitatif. Sebab tidak ada nilai kualitatif. Tapi yang kualitatif ni pula, yang nilai kualitatifnya tinggi, tetapi kalau pandangan dia tu tidak sesuai dengan orang yang ada kuantitatif, yang diiktiraf oleh negeri-negeri. Misalnya, dia ni pandangan ni, dengan pandangan Profesor Kanan pun tak serupa dengan pandangan, ini ajaran salah ni. Ini kualitatif saja. Jadi dua kriteria tu kena tengok. Zaman dulu dia kata kena hafal Quran, kena amni. Kriteria ulama lain. Jadi oleh kerana itu, kita kena faham betul-betul. Zaman ini malangnya umat Islam berhadapan dengan krisis identiti para ulama. Menarik ayat ni. Yang sepatutnya diiktiraf sebagai ulama tidak diiktiraf sebagai ulama kerana serbannya tidak sah. Okey. Yang tidak sepatut dijadikan sebagai ulama dianggap sebagai ulama besar kerana serbannya besar. Ini masalah ulama kulit ini. Ini masalahnya. Ulama kulit Ulama kulit ni ini masalahnya. Ini boleh mengelirukan masyarakat sehingga masyarakat hilang mana identiti ulama yang sebenar. Jadi salahnya para ulama yang ada ilmu, ada degree tinggi-tinggi, tapi dia punya haiahnya macam orang pakat pengoya.
Ya. Tak? Sokok pun tak pakai, kopiah pun tak pakai, bawa kereta pun Samsung, apa-apa semua sekali. Mana orang nak iktiraf dia sebagai ulama? Salah dia. Tetapi dari segi kuantitinya hebat. Ya. Kuantitinya. Yang tu pula, dari segi kualitinya, hebat. Mak kita ni kalau orang, kalau nak cerita panjang, Wendy. Saya duduk di Nelampuri dulu kan. Adalah seorang pelajar atau Jerman dengan janggut merah apa. Kita pergi sekali lah di semaya jemaah di Masjid Muhammadi itu. Dia duduk dekat saya dengan murid saya. Mari orang datuk-datuk pun cium tangan dia. Cium tangan ni. Kata, anak murid aku tu apa nak mai situ tangan aku ni. Jadi dia lebih dihormati kerana dia punya kualitatif. Penerimaan masyarakat terhadap dia. Kita bila kita berhasrat nak jadi ulama. Kalau orang macam saya ni tak berhasrat jadi ulama, nak jadi orang-orang awam, tak apalah kita hidup cara macam ni. Sebab tu dia kena learn ni. Kalau orang macam saya nak jadi ulama kan, kita pakai terbus sikit ke kepia sikit ke serban, lepas tu buat tukar pun orang mari. Kualitatif kita naik lah. Begitu jugalah yang berhai'ah dengan para ulama ni. Kalau dia ada degree tertentu, jangan kata degree pengaji Islam, tak apa. Kata dia ni orang yang dia panggil tu. Saya sebut sama tu. Dia orang panggil apa? Itulah dia campuran antara agama dengan bukan agama lah dia panggil. Teori dia. Prostat, profesional ustaz. Apa dia? Prostat. Ada. Profesional ustaz. Orang profesional dan ustaz. Inilah sistem yang bersepadu ni. Bersepadu. Ini ala ulama bersepadu. Dia tahu yang agama tu agama, maka dia pakai serban apa semua sekali. Tapi dia saintis. Itu orang hormat juga. Tapi nak cari gitu tu payah dulu kan ada Ibn Sina. Ni nak cari mana? Masalahnya apabila tradisi keilmuan Islam jatuh, maka kita kata yang di Iran kita panggil ulama ul haid wan nifas, kata Khomeini. Ya, ingat. Khomeini kata kita perlu singkir ulama ul haid wan nifas. Kita nak cari ulama-ulama yang boleh bercakap tentang idealism tinggi, tentang masyarakat, tentang negara, macam Dr. Kamil duduk tadi lah. Dia tu ilmu haiwan nifas itu. Tetapi malangnya dalam masyarakat kita, ulama ul haid wan nifas ni lah yang soho sekali. Ada boleh soho sekali. Betul. Jadi kita ada krisis identiti ulama. Jadi kena baiki ni. Wenji kena baiki ni. Kena keluar pada kompon-kompon sekarang ni, kena betul-betul baiki. Okey, Dr. Kamil, ada seorang ni, Mikael Al-Muhammadi. Baik Dr. Muk ni. Sesuaikah dakwah dilakukan dengan kebudayaan? Juga adakah perlu seseorang pendakwah perlu menjadi neutral? Mana? Minta komen Dr. Kamil. Sila. Dia sebenarnya budaya tu maksudnya cara hidup. Ya. Jadi ilmu yang ni maksudnya tu bukan kebudayaan tu. Persembahan seni. Jadi satu kebiasaan lah. Maksud kita ilmu tu dia kadang-kadang bersifat abstrak. Okay. Dan bila kita nak jelmakan dia menjadi satu nilai dalam seni, dalam kehidupan, dalam amali, maknanya perlu kepada budaya tu. Risau sekarang ni. Ilmu tu bila dia masuk dalam semua aspek. Sebab tu saya tidak berbeza pendapat dengan Datuk Muk tadi. Sama kalau ulama-ulama tadi, para sarjana, dia tak turun ke bawah langsung. Ini tadi istilah menara gading. Mana seorang tulislah jurnal, adalah 20 orang baca. Tapi ulama tadi, ulama hikmah ni, beribu-ribu orang dengar. Jadi kita nak ambil pertengahan. Maknanya orang menara gading tu tinggi sikit, turun. Jadi orang kata UIA itu sebagai bandar ilmu atau kebun ilmu supaya orang awam boleh memanfaatkan.
Tu buat pengajian awal dan sebagainya. Tapi kalau kita katalah profesor-profesor ni nak cakap pun tak pandai, istilah-istilah dia pun orang tak faham, bahasa dia pun orang tak erti. Jadi tak ada faedah ke ilmu tu. Walaupun dia tu besar. Mungkinlah sekata tahu esok orang baca kitab dia, kita maaf cakaplah. Macam di Malaysia kita ambil contoh. Syed Najib Al-Attah misalnya, atau Pak Kamal Hassan. Jadi orang ni juga dia kena turun ke bawah sekali-sekala lah. Supaya dia dapat tahu denyut nadi rakyat. Kita nak jadi ahli akademik yang merakyat. Tapi kalau ahli akademik yang hebat ni tak turun rakyat, maka rakyat ni akan dibela oleh ustaz-ustaz Yahid Nifas tadi. Tapi ustaz Yahid Nifas juga dia pun kena upkan dia punya ilmu. Dia kena baca lah kitab-kitab besar, Ibnu Khaldun ke. Kitab yang besar-besar dengan cara barulah. Baca jurnal-jurnal baru kita. Jadi dua-dua tu dia kena saling naik turun lah. Saling mengukuhkan. Betul-betul. Bainat talaq wal arab. Jadi kita tak nak terpisah jauh sangat. Supaya jangan jadi orang-orang universiti ni terpisah daripada masyarakat umum. Inilah yang dibincangkan oleh ahli syariati di Iran. Ahli syariati tu dia orang ahli sosiologi. Walaupun dia orang sarjana, tapi sarjana yang faham tentang masyarakat. Tapi kalau kita sarjana agama, yang tak masuk ke tengah masyarakat, kita tahu apa masalah masyarakat dan kita bincang di luar daripada konteks masyarakat. Akhirnya kita syok sendiri. Tapi yang ni pula, syok kerana dia didokong oleh ramai dengan tak ada isi yang cukup. Jadi yang ni kita nak. Lepas tu ulama' saya nak sebut satu lah. Betul lah, kualitatifnya, kuantitatifnya. Tapi ada satu unsur, innama yakhshallah min ibadihil ulama'. Jadi kesalehan tu. Sebab tu ulama' kena tunjuk contoh yang baik. Tak boleh buat dosa besar. Jangan makan riba. Jangan buat benda-benda yang orang makan tu. Mana tu ustaz tu buat panggung-wayang. Misalnya. Kalau panggung-wayang ni bukanlah benda besar. Mesir kan Syekh Azhar. Dia dengar Umi Kalsum. Tapi dalam budaya Melayu, kalau saya kena Nurhaliza Syarah, apa ustaz Kamil ni? Dia kata. Jadi, ketika saya pergi Indonesia, budak-budak pesantren kan, habislah. Dia Nurhaliza ni hebat lah. Tapi budaya Melayu dah pula. Jadi kita kena faham pula keadaan setempat. Jadi mana kita tahulah. Kita tahu di mana garis-garisnya. Itulah kebijaksanaannya. Ini saya garapkan idea macam tu. Dalam saya punya buku Mencari Identiti siri ke-6. Okey. Akan datanglah, tak keluar lagi. Saya kata Pondok Pesantren di Menara Gading, tajuk dia. Itu episod tu. Sedap tajuk. Menceritakan bagaimana Nilam Puri yang ortodok itu dibawa masuk ke dalam Universiti Malaya dan cuba menyesuaikan diri. Ada kita berjaya, ada kita fail. Saya soalan nanti lah. Dan anda cerita Dr. Kamil cerita tadi, teringat Allahyarham Dr. Harundin. Dia pernah sebut, orang tanya soalan dekat dia. Dia kata, apa hukum pakai baju gambar tekorak. Itulah. Jadi Dr. Harundin ni dia jawab, dia kata, kalau orang tepi jalan lah bahasa kita mudah-mudah pakai baju korak, dia tak jadi isu. Tapi kalau ulama pakai, dia jadi masalah tu. Benda tu kami cakap tadi lah. Kan? Ulama duduk kat panggung wayang. Jadi kubel banyak. Betul. Ada dalam wasiat Abu Hanifah. Panjang. Dalam wasiat Abu Hanifah ni, dia kata, kalau kita duduk dengan orang ramai, sebagai seorang ulama, kita kena semaya sunat banyak-banyak. Itu bukan suatu pembohongan. Walaupun di rumah kita tidak sebanyak tu, tapi kena semaya sunat lebih pada tu. Sebab nak tunjuk pada orang, inilah kuduah ulama. Kemudian ulama-ulama ni tak boleh nak duduk tepi jalan, nak buat tepi jalan, tak boleh. Dia kena, itu dia etika dia. Wasiat apa tu kepada Ibnu Abi Laila kata, bila kau tak siap wasiat Abu Hanifah. Dia masalah satu lagi Dr. Mu. Ustaz-ustaz kita ni ceramah dekat masjid, kat surau, sama ada ulama ke ataupun pendakwah. Ni mulut tu kadang-kadang dia kecek koksi. Nak maki orang, nak kata uduh kat orang. Dia jadi macam benda tu. Kalau kita tanya buat apa macam ni, dia kata inilah strategi untuk nak menarik orang supaya boleh dekat dengar ceramah dia. Macam mana ni? Dia macam ni. Dia orang macam ni, dia puak-puak sakit jiwa. Sakit jiwa.
pendakwah yang mengidap sakit jiwa, dia ada pengikut dia. Betul. Pengikut-pengikut yang juga sakit jiwa. Sama-sama sakit. Dia kata sedak dia bantai mazhab. Dia bantai mazhab lepong. Oh, kita sedak sorok. Muncul masjid, kita ada masjid sorok kuat dah. Dia ada grup dia tu. Maka dia akan diterima oleh puak-puak tu saja. Ya. Dan yang lain pula, ada grup lain pula. Dicemuh orang ni dan dia ada itu orang panggil dia ulama-ulama. Bukan ulama lah. Para pendakwah yang tidak mempunyai kualiti dakwah sebenar. Sebenarnya kalau nak jadi para pendakwah, kita hadir awal pun tak boleh. Dalam majlis tu. Hadir awal dengan berkecek macam-macam. Saya duduk dengar pendakwah kita dengar kecek dengan cara ego, dengan cara besar. Kemudian wah. Lepas tu nak pergi bersyarah. Lepas tu kita kena tertib. Macam kita seorang menteri kan. Itu orang politik tapi dia kena jaga maruah dia tu. Protokol. Bukan saya nak saya sangat segan kalau kata macam ni. Ustaz, mari kita pergi syarah situ. Lepas tu kita pergi lah apa hasad siapa lah. Lepas kita pergi makan mudio, kita apa semua sekali. Saya cukup anti. Menyebabkan kita susah nak jaga tu kan. Kalau kita di rumah kita tak pakai baju tak apa. Tapi tempat tu 2 jam kita nak jaga cara perbualan kita, cara kita melayan pertanyaan orang, apa semua sekali. Jadi kekok letih kita nak jaga, betul-betul jaga kan. Sebab tu saya kata nantilah undadak. Siapa nak start Malaysia tahu siapa? Ya time tu siapa baru ada situ. Bang letak letih kita nak layan orang semua sekali tu. Betul. Jadi masyarakat kita kena pandai-pandai nak pilih para pendakwah ni. Orang kata para pendakwah yang suka lawak jenaka. Orang suka mana tu ya. Betul. Dia menganggap pendakwah dia tu boleh memenuhi hasrat dia kerana dia suka pada lawak jenaka. Kalau ni pula menyanyi pula. Pendakwah Bollywood lah, pendakwah Kapowuk lah, apa semua macam-macam. Macam-macam jenis pendakwah. Jadi kita katalah inilah yang merosakkan dunia dakwah dalam masyarakat kita. Tetapi kita kena puji juga. Silent majority para ulama, para pendakwah cerdik pandai itu telah di-coverkan oleh mereka ini. Puak-puak ustaz-ustaz ni kulit mesti, kulit mana-mana. Kadang-kadang atas balasah pun tak naik. Betul. Ada. Jadi vacuum tu dipenuhi oleh orang ni. Dipenuhi oleh orang ni. Jadi dia kena sama-sama lah. Dia kena sama-sama perlu ada kesepahaman antara satu sama lain. Saya rasa kalau dari segitu kita cubalah sekarang ni. Kita dah tahu. Dr. Kamil, Arif Mahdi ni saya ambo ni dekat Pening. Salam Prof, Doktor dan Ustaz Wan Ji. Ana pun ada bisalah juga. Waalaikumsalam. Apa pandangan tentang kepentingan bahasa Arab bagi seseorang yang dikatakan ulama atau pendakwah? Mana ni? Pendakwah ni kena boleh kecak Arab ke tak? Kau lagu mana? Dia kalau nak sebut jadi tok guru tak dia? Tok guru tak dia? Dia bahasa Arab ni mestilah. Sebab dia nak mengajar mendalam. Sebab bagi anak, tok guru ni dia mengajar orang masak. Dia mengajar orang masak tu, dia kena kenal kepada tukang masak ni. Jadi nak ajar tu, ini lengkuah, ni kunyit, ni halia, ni garam. Jadi kena tahu semua. Termasuklah bahasa Arab tu satu daripada alat-alat tu lah. Halia ke, garam ke, atau daging ke. Tapi kan ini pendakwah ni dia akak nanti ukur siap dah. Jadi pendakwah ni, sebab tu pendakwah ni, balik ani walau ayah ni, adalah dia alih bab semaya satu je. Bab puasa tak tahu, bab zakat lah. Tapi bab semaya dia lebih ajar lah. Dia tahu satu ayat. Dia tahu 2 ayat, dia tahu pula bab haji. Bab haji dia ajar bab haji. Tapi ada juga orang, saya dengar orang kata Ibn Hajar ke. Dia boleh pergi Mekah lagi. Dia menulis kitab Adab al-Manasik. Saya zaman dulu kena tegur pendakwah ni. Saya menulis buku mengenai rumah tangga.
Masa saya tak kahwin lagi. Bagi kau pengarang. Ustaz itu laki aku. Dia siap juga. Tapi dia kata tak patutlah awak tulis ni, awak tak kahwin lagi. Jadi pendakwah ni dia jadi qudwah. Tok guru tak lain. Tok guru ni, anak murid ni junjung dia. Dia baca ke dia tak baca ke dia baca mana ada penghormatan tok guru. Jadi sebab tu jadi tok guru ni berbeza dengan pendakwah ni. Jadi pendakwah ni dia memanglah zaman dulu kena banyak qasah, cerita-cerita maudhu', cerita-cerita dongeng nak suara sedap dan sebagainya. Tapi dia kena harus juga tahu ada supaya dia cerita tu benda-benda yang sahih. Kalau tidak dia bohong pula. Atau bawa qala Nabi, qala Rasul Nabi bukan hadis. Dia bohong agama pula. Saya pesan kepada dia pendakwah moden ni. Pendakwah jenis bawa hadis-hadis dalam WhatsApp ni. WhatsApp tahu hadis betul ke tak betul. Sahih ke maudhu'. Dia pakai forward. Kalau dia keluarga saya tanya, mu tahu mana hadis ni betul ke tak betul ni? Tak tahu, tak tahu dia forward. Aku nak cari pahala dapat dosa. Tu bahaya dia pendakwah ni. Sebab tu kita kata pendakwah ni molek-moleknya paling tidak adalah ilmu secukupnya. Secukupnya tu kalau gagal agak berbeza-beza lah. Ada orang suka masing, ada orang suka tahu lah. Pendakwah tu sikit banyak. Macam pendakwah tahu bahasa Inggeris. Nampak tak ilih lah. Kalau kelas pada 2 bahasa Inggeris, tapi tak adilah. Kalau kita dengar ustaz kata Inggeris, kita tahu ustaz ni ngada-ngada teh. Ada orang ngajar orang putih. Dia berdakwah bahasa Arab. Nampak jangan sangat kita dengar apa toteh tak betul. Tahu dah dia hafal pun salah lagi. 2-30 tahun dah hafal ayat tu pun salah lagi. Sama juga ustaz-ustaz. Saya fikir benar kalau ustaz cakap Inggeris. Tak payahlah. Tunjuk-tunjuklah. Jadi makna kita biar ikhlas dengan diri kita, ikhlas dengan agama, ikhlas dengan Tuhan. Nak tiga-tiga tu, ikhlas belaka. Dakwah ni bukan mudah, tapi bukan payah sangat. Makna siapa-siapa yang ada keinginan. Quran kata kan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Mana lagi percakapan lebih baik dakwah. Siapa dia boleh dakwah ikut kemampuan masing-masing. Tapi jangan terlebih dan jangan terkurang. Ikut sejuk rasa. Dr. Mok, boleh lah ni fenomena PIU, fenomena da'i masuk TV ni. Ke mana? Dia macam ni. Dia pelakon tambahan yang diberi peranan yang lebih besar daripada kekuatan ilmu lakon dia. Jadi dia panggil dalam istilah perfilman, orang panggil mencuri kamera. Mencuri kamera, okey. Mencuri kamera. Dia pelakon tambahan, tapi dia memain peranan yang agak besar. Dia mana dia menghimpit, dia jadi besar. Dia ada baik dan buruknya. Kadang-kadang seorang pengarah, dia bagi awak jadi pelakon itu sebagai sebagai guard tu, sebagai, tetapi dia tu boleh menarik penonton. Betul. Boleh menarik penonton. Dia boleh mencuri kamera itu, penonton itu. Itu peranan orang macam tu. Jadi terhentilah atas dia punya progres. Kalau dia pergi dengan cara mencuri kamera tu 2 kali, akhirnya jemu lah. Dia tidak akan naik ke atas. Dan yang keduanya, kalau dia tidak hati-hati, kadang-kadang dia boleh merosakkan cerita asal filem itu. Jadi menceritakan kita ni orang panggil apa? Cerita Islam itu, naratif Islam yang asal tu dibaiki. Maknanya skrip asal Islam tu dibaiki kerana dia tu pelakon tambahan tu telah memberi suatu imej yang berbeza daripada itu. Jadi oleh kerana itu saya nak nasihatlah kepada rakan-rakan kita yang kita katakan pendakwah segera itu, PIU dan apa lagi saya pun tak tahu lah. Da'i lah apa macam-macam nama. Da'i macam-macam lagi dia. Jadi sela berhati-hati, anda sekarang ini masih berada dalam latihan, dalam peringkat latihan. Ambillah peluang populariti yang ada itu untuk kekalkan populariti ada itu dan perkukuhkan populariti itu dengan isi-isi yang sepatutnya. Maka jangan berhenti daripada belajar. Mutalaah dan belajar, dan satu lagi jangan cepat membesar diri. Merendah diri ini satu pendakwah ni sebenarnya.
Kalau kita nak jadi pendakwah yang bagus, kita perlu tawaduk dan rendah diri. Janganlah cakap apa besar sangat. Jadi sehingga orang bukan sahaja publik menerima kita sebagai seorang pendakwah, tetapi tokoh-tokoh agama lain, orang-orang senior dalam dakwah pun menerima kita sebagai kita ni bakal pendakwah. Jadi kalau dia ni orang universiti, dia kena fahamlah macam mana ranking seorang pensyarah muda, bagaimana popular sekalipun dia dengan pelajar-pelajar dia, tetapi dia kena berangkai dengan profesor-profesor yang tua-tua dalam grup dia tu. Jadi kalau kita sistem kat universiti yang betul lah, misalnya kalau di fakulti perubatan, seorang profesor ada 3-4 profesor madya di bawah dia. Kemudian masing-masing profesor madya tu ada pensyarah-pensyarah muda di bawah dia tu. Jadi dia jadi satu grup, satu lungkup itu. Kadang-kadang idea profesor ni profesor tak buat sendiri. Ini awak kata macam ni nak. Kemudian kadang-kadangnya yang budak-budak tu tulis, profesor akan sampaikan, dia timbal balik macam tu. Jadi kalau macam tu barulah dakwah kita akan naik sebagai rumpun para pendakwah yang cukup baik untuk masyarakat. Betul. Jadi kalau sekarang ni dia coceh situ, coceh sini, jadi bunga kedidi, bunga gagak, bunga kedidi, bunga gagak, bunga apa semua sekali. Apa panggil? Bunga kedidi nak jadi gagak. Tu payah. Payah. Jadi masyarakat keliru. Sebab dia pasal memberi implikasi. Pertamanya kadang-kadang tindakan mereka tu dia jadi bahan berita. Lepas tu bila tindakan mereka tu salah, orang nampak dakwahnya lagu ni, Islamnya lagu ni. Lepas tu kalau ada kecek tu fakta salah, macam Dr. Kamil kata hadis palsu pun dia pergi royak kadang-kadang bagi tahu. Akhir sekali agama tu jadi kabur tau. Jadi sebenarnya agama ni lagu mana? Betul. Ni silap media. Media terlampau memberi peluang kepada para pendakwah muda kita tanpa faham apa implikasi pada masyarakat. Jadi media kita suka pada ratingnya. Kalau rating besar, suka lah semua sekali. Sebabnya dia macam ni lah. Kalau awak bawa lagu agogo, lagu lagu heavy metal lah. Dia ada peminat dia, rating tinggi. Tapi kalau awak hanya berlaku keroncong, lagu asli, hanya peminat seni sahaja yang akan menjadi peminat tuan-tuan. Tetapi kita nak cari peminat mana? Peminat seni ke atau peminat hiburan? Berseni untuk hiburan, satu grup. Berhibur untuk seni, satu hal. Berseni untuk seni, berhibur untuk hibur. Jadi satu benda-benda macam ni, orang yang mengkontrol ialah orang-orang yang duduk di pusat-pusat media itu. Sebab kadang baik dan buruknya masyarakat kita telah ditentukan oleh media terlampau banyak. Dan kita kena kontrol media sedikit. Okey, Dr. Kamil ada komen. Mikael lagi kita komen. Pandangan saya tentang politik. Kita perlu mengkaji perbandingan politik antara Barat dan Islam. Tokoh seperti Ali Abdul Raziq, Muhammad Iqbal, Tahir Ibn Ashur dan juga tokoh Nusantara seperti Muhammad Nasir, Hamka, Rashidi, Muhammad Isa, Ansari dan perlu adaptasi dalam kerangka Malaysia. Ini pandangan dia lah. Mungkin doktor ada nak tambah sikit daripada komen dia ni. Dr. Kamil. Anak kita ada jabatan political science ke, fakulti political science ke. Jadi kita ada. Dan dalam bidang akidah pemikiran Islam pun kita ada benda-benda tu. Cuma sekarang tadilah. Kita nak bagaimana orang-orang akademik ni terlibat juga dengan masyarakat sebagai satu kegiatan atau rekreasi dia supaya masyarakat awam dapat input-input akademik daripada mereka. Tapi mereka janganlah sampai satu muka tu tadi turun sampai jadi orang biasa, ada buat kedai kopi pula. Jadi benda-benda itulah yang paling susah. Kita nak keseimbangan. Dan itulah sikap adil yang dikandalkan oleh Islam. Yang disebut wasatiyah dan sebagainya. Kita nak menggabungkan yang terbaik lah. Daripada jangan melampau jadi menara gading, jangan melampau menjadi perbualan kedai kopi, berbuat hukum agama dan sebagainya. Jadi kita nak angkat masyarakat ni supaya dia lebih. Tapi benda-benda ni kalau ikut hadis dia kata an-nasu ala dini mulukihim. Dia ikut polisi. Sebab tu zaman pemerintah kita tengok macam tu.
Kalau nama pemerintah tu suka bini ramah, orang dia buat bini ramah lah di kedai kopi. Kalau nama Umar Ali tu, orang dia baca Quran, hafal Quran, orang pun tanya, mau apa habis kali Quran mulai ni. Jadi perbincangan masyarakat tu kita boleh tahu hasil daripada apa yang berlaku masyarakat. Zaman sekarang ni sebab semua orang nak rasuah. Pakai cakap rasuah lah. Dari yang kecil yang besar, cakap rasuah pula bukan ribu-ribu lah ni, juta. Orang politik penjawab awal yang hebat-hebat. Jadi Anas Adi Mulki itu betul. Maknanya masyarakat ni akan buat benda-benda yang tak adil lah. Jadi abad agama macam tu lah. Kalau ustaz-ustaz dekat kita benda remeh-temeh, masyarakat pun cakap hak agama remeh-temeh. Tapi kita sikit benda-benda yang agak besar-besar sikit. Dan saya sebenarnya dah mula dulu. Tapi dah COVID. Saya dah mula kata nak akad stand up pengajar masjid ni sama dengan paling tidak diploma. Ataupun ijazah. Kita baca buku-buku yang current yang kita ajar di universiti tapi dengan ceramah sesuai dengan khatibuna lah kulihim bawa lah usul fiqh ke bawa pergaulan tapi kita bagi setakat dia pandai-pandai lah macam nak bentuk ulama tadi tapi supaya cukup dah nak main batal semaya batal wuduk ni letih dah duduk dengan hak tullah dah dia saya cerita satu saya pergi ke satu masjid tu. Dia kata ustaz duk stand up. Dia tahu dah ustaz nak cakap apa. Tapi dia dengar juga. Dia dengar juga. Dengar juga sebagai satu hiburan. Dengar juga. Sebab dia tahu dah. Orang kata begini dalam ruangan ni Siti Nurhaliza tak menyanyi lagu ni. Malah dia dengar juga. Setengah anak murid tu. Jok ustaz dia tahu dah hari ni jok ni ustaz ni. Ada tahu juga. Tahu dah lama dia. Dan saya setuju tu dia. Kita nak lewat dengan anak murid kita tu. Saya pergi masjid-masjid. Memanglah. Masjid kita pergi ngajar. Ada Tun, ada Tan Sri, KSA, KSU. Kalau kita tunggu lepas makan tu, dia kata dunia semua tu, kita tengah ngor. Dia senyap, saya nak capuk dah. Dia buat dunia ni, dia pas antarabangsa. Dia hebat banyak pada kita lagi. Kita ngajar kita je. Jadi mana kita nak kata bisa kita, kita pergi lewat, kita pergi cepat. Ayah nak kira orang nak makan roti canai ke apa. Roti canai kena nak makan kita, beda dengan kita. Kita tunggu je. Walaupun dia Tan Sri pun, Tan Sri tak nak kita. Saya sikit benda ni saya boleh jaga sebab ayah saya tutup buku. Saya tak pergi dah. Tak pergi lah nak duduk masjid asrama tu. Ya. Makan kopi, nak minum teh, nak roti canai, nasi lemak. Tak. Orang tak saya kelik lah kaki bawah. Aduh. Kita ni sejak dah benar ni kita dah berwacana berbincang ni. Patut nak tengok soalan ni pun banyak. Cuma anda akan skip lah soalan-soalan tertentu lah anda baca apa dah. Iyalah. Mana ni? Okey, anda ambil ni. Syahariman Syari. Betulkah pendapat masyarakat umum bahawa agamawan yang menceburi politik maka hilang status sebagai ulama agamawan oleh kerana pendapat mereka sudah terbias dengan kepentingan politik yang mereka anuti. Macam mana kak? Ada tu macam mana komen? Dia tak soalan ni. Depan dia kalau mantik kan, dia kata mukadimah tu betul. Mukadimah tu natijah tak betul. Tak betul. Dia ada mukadimah natijah mukadimah sughra, mukadimah kubra betul. Kubra sughra tu natijah tak betul. Dia kata akhirnya sekian. Nah. Dia macam ni. Saya nak bandingkan ahli politik tu ibarat senduk. Okey. Ahli politik ni umpama senduk. Dalam suasana sekarang kan, para ulama sekarang, pendakwah kita sekarang, kita cakap tu ulama lah. Para ulama tu ialah para pendakwah tu ibaratnya sudu. Jadi kalau kita jadi senduk, kita akan cedok kuah daripada periuk masuk ke dalam mangkuk. Okey. Itu peranan dia. Peranan ahli politik. Betul. Kalau kita ni pendakwah, tugas kitanya ialah sudu tu. Kita cedok sebagai sudu, kita cedok daripada mangkuk masuk ke mulut. Ya. Okey. Jadi kalau kita ada dua fungsi, double functional, ini yang jadi masalah. Jadi nak Abu Bakar, apabila dia jadi khalifah, dia retire daripada tugas memberi fatwa. Takut pertama sekali terlampau sibuk.
Yang kedua takut bias. Dia Bias. sebagai antara Khalifah. fiqh dengan siasat tu lain. Ya, betul, betul. Sebagai seorang pemerintah, kamu kena melihat dari segi banyak siasat syariah tu banyak. Sebab Betul. macam mana nak selesaikan masalah. Tapi sebagai seorang ulama, kamu kena banyak berpegang kepada fiqh ni. Ya. Ini yang asalnya. Ya. Jadi pandai-pandailah bagi orang yang dia ni seorang pendakwah, bila masuk campur politik, bagaimana dia melakukan peranan sebagai seorang senduk dan juga sebagai seorang sudu. Dia kena pandai tu. Jadi kalau berlaga antara sudu dengan senduk tu, aku akan tumpah ke bumi. Itu tak boleh. Tak boleh. Jadi tanya ukur badan sendirilah. Tanya badan sendiri. Kalau macam saya kan, tu kami apa faham. Saya sudah kata sejak daripada tahun 78, 79, 80. Haram tu alayya minas siyasah pada waktu itu. Saya telah mengharamkan diri saya pada waktu itu daripada politik. Sebab saya sudah tahu baik mau politik ni, saya sudah ketengah, sudah menjadi orang yang membentuk sampai pada peringkat orang yang membentuk exco negeri. Ustaz nak dengar? Saya dialog saya dengan Kuli. Boleh tak? Tak tahu tak? Ni klasik. Bila Barisan Nasional pakat dengan berjasa menang, boleh tolak kerajaan PAS pada waktu itu kerana ada masalah, bukan tolak Islam tu. Tolak krisis perebutan kuasa dalam PAS pada waktu itu. Jadi Kuli kata, Ustaz, ni tengok ni senarai kerajaan kita. Menteri Besar Mak Yaakob, exco sekian. Saya kata, apa exco kita ni bodoh-bodoh ni? Tok Ngulu, Tok Gawa, Tok Gapo semua sekali. Sedar ke orang luluh USM ada, orang luluh UM ada. Apa tak jadi buat ni exco? Dah dia kata, Ustaz tak faham politik ni. Lagu mana? Dia kata, Kuli kata, Ustaz tak faham politik. Lagu mana? Dia kata puak-puak ni kalau kita letak exco ni, hok cerdik-cerdik, dia lawan kita. Cara politik ya. Cara jawab politik betul lah. Lawan kita letak hok bodoh-bodoh, mudahlah kita pimpin. Sebab politik ni kalau banyak cerdik, dia banyak bisnes. Semua ni politik lah ni. Yalah juga. Puak-puak duk kelahi politik lah ni bukan bodoh-bodoh. Kan terlampau cerdik, ramai orang cerdik. Ya. Kita naknya seorang sahaja yang menjadi Luqmanul Hakim. Hok lain tu keldai semua baru boleh bawa. Nampak tak? Jadi oleh kerana itu kata Luqmanul Hakim, dia puak-puak keldai ni nak tubuh parti politik tapi tak ada pemimpin. Dia pergi pada ahli falsafah Luqmanul Hakim. Kami bersyarah hari ni mesyuarat, kami tak puas hati dengan kuda. Kuda ni kerja dia sikit, terhormat tapi makan bersim, rupuk kelas 1. Kami ni kerja membajak lah apa semua sekali. Kuda ni dia jadi tunggangan tuan kami. Kami ni membajak apa semua sekali berpeluh. Makin rupuk kering. Tak adil. Jadi satu cara daripada lepas tak adil tu, kena tubuh parti politik. Tapi masalahnya tidak ada seorang pemimpin. Mungkin jumpa Luqmanul Hakim. Luqman kata, susah dia kata. Aku kalau nak jadi pemimpin kamu, sama ada mu kena cerdik supaya jadi seperti aku. Mu bodoh sama dah. Tak akan cerdik. Tak boleh. Ataupun aku kena turun jadi bodoh macam kau. Aku tak nak. Jadi bagi sayanya, bila kita ni orang pendakwah macam kita ni nak masuk dalam politik, kena kita turun jadi macam tu, macam Kuli kata tadi. Kena jadi bodoh macam tu baru boleh jadi orang politik. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi orang politik sementara sahaja. Sementara tidak bertentangan dengan kepentingan mereka. Bila kepentingan mereka itu bertentangan, maka dia tidak kenal lagi siapa kita, siapa awak. Ini perangai orang politik. Sebab tu tahun 80, bila saya sambut semula. Bahkan Hamzah kata, lah, dia kata, marilah kita duduk dengan aku di England ni. Pergilah sambut semula. Tapi Bahkan Hamzah pula, bila balik nak buat parti politik, saya kata pula, Ustaz ni buat parti politik cak sanggul ni.
Dia marah pula saya. Jadi ini cerita-cerita kita antara senduk dengan sudu. Tetapi ada orang yang bijak. Orang yang ada kebolehan yang tinggi, dia boleh pegang peranan senduk dan peranan sudu dan tidak banyak belagak, kan? Maka kuah tak tumpah. Okey. Tapi saya tidak boleh. Saya ada idealism yang rasanya tidak boleh kita campur antara dua tu. Maka saya teruslah balik pada akademik. Saya jadi bodoh, tak apalah. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Okey, apa lagi soalan-soalan? Umat Melayu Islam, lebay, ustaz, prof, kutuk sama sendiri lain, berbalas sama sendiri. Macam mana ni Dr. Kamil? Ni ustaz, tak lebay, profesor, doktor, dia balas sama sendiri ni. Dakwah lagu mana ni? Macam mana Dr. Kamil? Sila. Dia orang suka balas bagi saya lah. Orang ada agenda besar. Bila kita tak ada agenda besar, kita tak nampak benda remeh-temeh. Dalam rumah tangga apa, kalau kita tak ada agenda besar, ada sibuk dengan kereta warna apa, langsir macam apa, sofa macam apa, lepas nak akhir apa ni. Tapi kalau kita ada agenda besar dan kita pandai bagi kerja lah. Untuk lelaki ni pinggir besar lah. Polisi nak hantar anak sekolah mana, anak bagi kerja mana, nak menantu siapa dia, nak cari besar siapa. Bini ni, dia dah beli sayur. Bukan merendahkan dia, tapi kita bagi kerja. Pengusaha rumah tangga ni kita suami ni, gitu lah, ikut dia. Saya patuh. Setengah orang dia bagi duit pun beri stoker, ikut mula. Cukup makan, cukup lah. Aku ada beri ada poket apa dah. Ada setengah orang tu. Setengah orang tu dia tak kena bagi orang. Dia duduk belaga, senduk kat ni. Jadilah. Jadi kalau kita tahu, kita senduk ke, kita sudu ke, apa peranan yang kita nak main. Dan ilmu ni saya rasa lah. Kalau kita sampai satu tahap, kita tak nak balas dengan orang dah. Kita daun dalam. Jadi buat apa balas? Daun dalam. Gini mandi lah mana-mana. Bawa kita suka. Saya cerita. Kita sendiri pun. Satu masa kita seronok dengan Iqbal. Satu masa kita seronok dengan Ghazali. Satu masa kita seronok dengan Ibn Taymiyah. Patut kita boleh seronok dengan tiga-tiga. Tak ada masalah. Jadi saya sekali buat ilmu saya seronok dengan siapa saja. Dengan orang salah pun saya seronok. Dengan orang liberal pun saya seronok. Dengan pokok-pokok sebab kita tahu ini sekolah dia. Jadi kita kena datang dia sikit lah. Macam politik lah. Kalau kita politik lagi berebut jadi kaya berebut ketua kawasan tu. Hanya belaga telekring lah. Tapi kalau kita dah tak ada guna habis nafsu dah. Dah apa panggil dah monopol. Tak ada nafsu dah pada jawatan dia. Kuasa monopol pada kekayaan monopol. Tak ada gitu ya. Sekarang tu ya. Orang tepuk dada tanya email lah. Tepuk dada tanya kata kita susah. Jadi kita minta Ustaz ni kena buka fikir. Kena lah pakai dada. Dah fikir video. Jangan deki. Tu banyak sebenarnya. Zaman dulu lagi. Ini lagi ulama-ulama yang deki. Ulama-ulama yang nak benda. Ulama-ulama yang suka bodek. Ini lah penyakit-penyakitnya. Kalau kita buat tu semua, insya-Allah. Tak ada masalah. Insya-Allah. Ya. Okey, kita ni dah sejam 15 minit. Sedap buah. Anda tengok komen-komen pun banyak positif, menarik, ada memuji alhamdulillah. Ana rasa mungkin sekadar itulah perbincangan kita pada petang ni dan Ana boleh simpulkan beberapa poin daripada perbincangan kita hari ni. Pertamanya Ana nampak dakwah ni kena ada akhlak supaya izzah ulama pendakwah itu masuk dalam hati manusia. So, keduanya dia kena beza di antara ilmu mendatang dan ilmu yang didatang. Jadi sikap bagi ulama itu mengajar itu ilmu orang datang pada kita, tapi kalau pendakwah kita kena datang pada orang. Yang ketiga, politik ni salah satu cabang dalam dakwah juga. Dia tidak boleh dipisahkan. Jadi boleh masuk dalam politik untuk kita nak bawa agenda dakwah kita lah gitu. Lepas tu dalam dakwah ni para ulama dia perlu ada seni dalam dakwah. Kepandaian dalam berinteraksi dengan sasaran dakwah lah. Dan ilmuwan itu sendiri pun kalau dia berada di Menara Gading, istilah Dr. Kamil tadi, perlu kuasai seni-seni untuk dia nak turun di bawah. Begitu juga orang di bawah
perlu usaha, pendakwah-pendakwah yang berada di bawah perlu ada usaha untuk nak angkat diri dari sudut keilmuan supaya dia tidak berlaku kekacauan daripada sudut fakta-fakta agama. Jadi hal lain, pendakwah perlu berhati-hati berkenaan dengan fakta agama. Lebih kurang macam tadi lah, kena belajar tu. Lepas tu dalam dakwah ni kena ada hikmah, penting hikmah kan. Tak kira dia ulama ke ataupun dia pendakwah biasa, kok mana pun dia kena ada hikmah. Lepas tu nampak terakhir tadi, poin yang terakhir daripada Dr. Kamil tadi, pendakwah ni dia kena tahu posisi yang sesuai untuk diri dia supaya dia tak silap. Jadi tahap kemampuan dia kat mana, dia kecek kadar tu lah, jangan lebih. Gitu. Itulah lebih kurang kesimpulan yang anda boleh buat daripada kita bincang pada hari ni. Anda rasa menarik bincang kita ni, dan anda tengok pun komen-komen pun ramai positif, dan insya-Allah lah terima kasih, selalu tak mengecewakan. Ada satu komen berminat lah tu kan. InsyaAllah anda rasa banyak lagi kita akan bincang akan datang. Nanti kalau ada satu nak bagi pandangan ke apa, boleh maklumkan kepada kami lah, sama ada kepada anak ke Dr. Kamil ke ataupun Prof Mauzudi. Lepas tu kita akan bincang untuk bincang akan datang. Anda rasa cukup sekadar itu dulu perbincangan kita pada malam ni. Terima kasih Dr. Mahmud Zudi, terima kasih Dr. Kamil, dan penonton kerana setia bersama kami pada petang ni. Cukup sekadar itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.